Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersama-sama lagi dalam sesi live kita pada hari ini seperti biasalah di page Rock Tech Friend. Okey, kalau semalam saya bersama dengan Haji Zam mengenai topik Flexi PA untuk motor takaful, dan tapi pada hari ini kita bersama dengan Miss Sarah untuk topik yang lagi orang kata penting jugalah sebab ni juga dia melibatkan nyawa manusia. Okey, iaitu topik kita pada hari ini adalah bangunan-bangunan yang mudah terbakar. Okey, hari ni kita lebih santai lah sebab kita akan kongsikan kes-kes sahaja. Betul, santai je hari ni sebab kita nak baca kes-kes. Hari ni nak jadi macam mana? Aku baca berita. Macam berita. Okey. Okey, seperti biasalah sebelum kita kupas lebih lanjut tentang topik hari ini, kita akan cerita sedikit tentang latar belakang ataupun sejarah penubuhan syarikat Andalusia Tijarah. Okey, kenapa kita perlu ceritakan latar belakang syarikat kita sebelum kita mulakan live kita, sebelum kita masuk pada topik yang lebih mendalam pada hari ini. Sebab viewers kita mostly bukan orang yang sama dan akan lain-lain orang lah yang menonton kita ni kan, misalnya kan. Betul. Okey, mungkin mereka audience punya viewers, audience kan banyak range umur, range berlainan jantina. Hari ni tengok, hari ni tak tengok. Mungkin ada viewers baru yang jump in masuk tengok. Jadi tak semua kenal kita. Betul. Jadi setiap kali tu kita akan ulang balik. Kita ni siapa? Kan jadi terkejut, ni siapa pula ni yang live ni kan. Jadi Miss Nani akan terangkan Tijarah ni apa. Tijarah ni apa ni Nani? Tijarah ni adalah sebuah syarikat yang ditubuhkan pada tahun lepas 2019 pada bulan 3. Baru juga lah kan? Baru lagi. Tapi pejam celik dah nak masuk 2 tahun dah kita ni. Okey. Seperti anda lihat dekat belakang saya ni ada tulisan Andalusia Tijarah kan. So ini adalah office kita. Ni je lah office kita, tak ada office lain dah kan. Okey. InsyaAllah nanti kalau ada kita buka lagi ke? Buka dengan sokongan semua. Betul. Okey. Seperti yang anda semua tahulah, syarikat kita ni baru bermula, tapi dengan bantuan dan sokongan daripada jemaah-jemaah dan pelanggan-pelanggan kita, kini syarikat bertambah maju dari segi perkembangan dan juga servis-servis yang kita tawarkan. Okey, kita di Andalusia Tijarah ni menawarkan banyak produk di atas permintaan semua pelanggan kita lah. Yang pertama antaranya Trip Care 360, iaitu perlindungan ataupun takaful untuk ke luar negara ataupun di dalam Malaysia lah. Macam ni nak berjalan ni. Nama pun 360 kan. Betul. Secara menyeluruh. Lagi apa kita ada kat sini? Okey, kat sini kedua kita ada Fire Takaful. Fire Takaful ni siapa yang pegang ni? Iaitu Miss Sarah. Saya lah yang dipertanggungjawabkan untuk Fire Takaful. Jadi hari ni pun kita akan bincang pasal Fire Takaful lah. Okey, jadi lagi banyak ni produk kita ada ni. Lagi kita ada motor takaful, iaitu branding kita Rock Tech Friend. Ya, betul. Kalau nampak dekat ujung kat atas tu kan, sana. Dekat mana? Sini kat sini. Ada kita punya stick lambang kita. Kita punya branding Rock Tech Friend. Lepas tu kita ada nombor telefon kita kat bawah tu kan. Jadi tak usah susah nak tengok kat mana link ke apa, tengok kat atas ni je. Betul. Okey, teruskan Cik Nani. Okey. Yang ketiga, kita ada 3 tu lah, 3 produk yang 3 main je. utama. Jadi, dalam 3 tu kita ada kecil-kecil dia. Kecil-kecil dia. Apa tu? Kecil dia. Contoh dalam motor takaful ni, kita ada macam Flexi PA. Flexi PA. Tu siapa punya tu? Saya rasa Itu Miss Nani punya tu. Saya punya. Produk Miss Nani Flexi PA Saya ni. punya part tu. Sejak Miss Nani pegang Flexi PA ni, ramai dah DM kita pasal Flexi PA. Jadi viewer semua yang lain jangan segan silu, jangan ketinggalan. Boleh DM kita cepat-cepat. Dan Flexi PA punya live ni bila ni? Yang tu kita pada hari Khamis. Khamis. Minggu depan kan. Minggu depan. Jadi minggu depan Flexi PA mungkin ada banyak lagi maklumat yang viewers tak tahu. Miss Nani akan betul. Kita akan kongsikan juga kes-kes yang latest. Betul. Okey, lagi ada apa lagi kecil-kecil selain Flexi PA ni?
Dari CPA kita ada Cash KPA. Cash KPA, nama pun Cash Care kan. Macam semalam yang Haji Zam terangkan. Oh ya betul, semalam punya. Kalau siapa yang terlepas boleh masuk balik Facebook kita di Rocket Express. Search kan yang semalam punya. Kita ada betul. post live di semalam bersama dengan Haji Zam semalam. Okey. Ada lagi? Okey, ada lagi. Motor takaful. Untuk driver and passenger. Driver and passenger. Ini penting ni. Betul. Orang ingat driver je kan. Passenger tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada juga perlindungan untuk passenger. Harus ada lagi? diingat. Harus ingat apa harus ni? diingat. Apa takaful yang kita ambil untuk kenderaan kita tu dia tak cover kita punya kematian tau. Ada yang tak tahu ni. Betul. Dia ambil takaful je untuk dia punya kenderaan apa semua, tapi itu untuk third party saja, untuk yang orang yang kita langgar saja. itu yang ramai yang tak tahu ni. Okey, contohlah dia berlanggar dengan kereta. Kita yang langgar dia. Tapi kita yang pergi dulu. Kita yang pergi dulu ataupun kita yang rosakan teruk. Rosak teruk. Bukan rosak teruk. Matilah. Okey, kalau kita yang kecacatan. Kecacatan atau kita meninggal ke apa. Tapi orang yang kita langgar tu Elok je. Dia tak cover kita ni. Dia cover orang yang kita langgar tu. Okey, jadi apa yang boleh cover balik kalau apa tadi, cash care tadi. Yang cash care tu, kita akan ni bayar macam mana, bayar cash pada kita lah, diri kita pemandu. Ini yang pelindung driver Betul, driver. Bukan kita salah. Tapi kita banyaklah produk-produk yang melindungi diri kita sendiri. Betul. Bukan saja kita melindungi kalau kita nak langgar orang ke apa kan. Jadi apa nama dia tadi? CPA, driver and passenger dengan cash KPA. Okey, tiga tu lah. Tiga penting tu. Jadi semua viewers kena tunggu live minggu depan dengan Miss Nani. Mungkin ada banyak lagi banyak details yang kita tak tahu pasal benda-benda macam ni kan. Betul. Jadi ada lagi untuk Rotex motor takaful. Untuk motor takaful, yang ni kalau ada yang macam kenderaan tu tamat tempoh lebih setahun ke 2 tahun, kita boleh tolong selesaikan masalah anda semualah. Betul. Mungkin anda tak ada masa nak pergi ke JPJ sebab dah tamat setahun 2 tahun tu kan. So kita boleh tolong buatkan. Just contact kita saja. Contact kita, kita akan tengok apa-apa details yang kita tak adalah cakap. Kalau dah 2-3 tahun boleh renew, tak ada, kita tak janjilah. Cuma kita boleh datang sini tanya, kita consult antara boleh atau tak boleh. Kita akan guide semua customer dan viewer semua. Kalau ada motor-motor yang terbengkalai kat rumah yang dah setahun, sebab tak tahu kan boleh renew ke tak, jadi dia biar je kan. Okey, jadi boleh datang ke kita punya kedai di sini. Kedai kat mana ni? Kedai kita mungkin kita tak tahu. Kedai pun tak tahu kat mana. Kat mana ni? Kedai kita ada di bersebelahan dengan Andalusia Travel and Tours. Itu kalau siapa yang tak tahu, kita boleh waste. Nanti akan jumpalah satu bangunan tu yang tulis Andalusia Travel and Tours. Besar ya. Besar. So boleh nampak kita dekat sebelah tu. Kita bersebelahan saja dengan Andalusia tu. Lepas tu kita juga ada di deretan Wisma bin Daud. Seterusnya kita pergi ke depan lagi. Kita ada Andalusia Farmasi. Semua ada ni. Macam mana ni? One stop center lah orang kata kan. Boleh juga. Jadi ada apa lagi dalam di deretan Andalusia ni memang ada farmasi apa semua kan. Tapi dalam Andalusia Tijarah ni ada apa lagi? Kita ada Andalusia Hijrah, jiran dekat kita. Jiran je. Okey, lagi ada apa dalam ni? Kita ada Fix It, iaitu siapa-siapa nak buat business card ke poster ke, kita ada team kreatif kat sini pun. Di bawah Andalusia juga boleh datang ke sini sebab kita one stop center. Ada apa lagi? Saya rasa ada banyak lagi dalam ni yang boleh butik-butik yang nak pergi umrah apa semua. Selain di Bin Daud ada, kita pun ada pilihan lain di sini dalam ni juga. Boleh datang. Tapi untuk musim-musim sekarang tak ada lagi lah. Nanti kita akan update dari semasa ke semasa. Okey, jadi lagi waktu operasi kita bila ni misalnya? Waktu operasi kita
Start pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Betul. Tapi masa PKPB ni macam mana? Masih sama atau ada perubahan? Ada perubahan, iaitu pada 9 pagi hingga 4.30 petang saja kita buka. Jangan datang pukul 6 pula. Tak ada kan. Jadi masa operasi pun kita akan update dari masa ke semasa lah. Betul. Pada hari Sabtu kita buka pada jam 9 hingga 1 petang lah. Okey, tapi masa PKPB ni buka ke tidak untuk weekend? Kita buka juga. Buka juga? Kecuali public holiday kita tak buka. Saya rasa untuk masa PKPB ni Sabtu kita tak buka. Isnin Jumaat je. Apa-apa kalau ada perubahan kita akan beritahu lah. Sebab memang sebelum ni Sabtu buka, tapi sebab PKPB kan sampai 6 Disember tak silap saya, kita haltkan sekejap Sabtu ni. Okay. Sabtu ni memang tak buka lah sebab Deepavali. Ada Deepavali kan. Okey. Ada viewers kita Raizam Jebat. Salam Miss Nadi dan Miss Sarah. Waalaikumsalam. Setia ni? Setiap live hari ada. Setiap live. Jadi kalau penonton setia ni kita dapat apa ni? Ada apa-apa? Kita ada benda. Tak ada di komen free. Kita ada bagi benda je. Benda apa ni? Benda apa ni? Saya akan kita yang bersiaran ni selalu akan bagi tahu benda apa ni. Sebab orang pun apa benda pun boleh panjang ni kan. Ni kita ada stiker lagi kita letak kat belakang ni. Product Express dan ada nombor phone kita kat sini. Apa ni? Ni touch and go stick. Siapa yang tak tahulah ni touch and go stick. Ni kalau tangan-tangan ini pendek. Tangan pendek sebab orang Malaysia kan dia ketinggian dia dalam 165 cm saja. Purata dia kan. Ni kalau Miss Sarah sampai tak ni kalau pergi touch and go? Kena try. Saya pun tak tahu boleh ke tak. Jadi berguna ni. Jadi Encik Raizam Jebat ni kita boleh bagi lah. Kita boleh PM tepi lah. Kita akan bagi ni dekat semua yang komen, share dan like kita punya Facebook live. Setiap live lah, bukan live ni je. Okay, ini free ni. Okay, jangan risau. Nanti kita akan DM alamat. Betul. Okay, tadi kita dah sebut anak-anak untuk motor takaful ni anak dia. Okay, jadi kita akan sebut anak-anak untuk fire takaful pula ataupun produk kita Hip by Tea. Hip by Tea. Maksud Hip by Tea ni rasanya apa ni? Maksud Hipbu tu adalah apa Miss Sarah? Hipbu. Sayangi. Betul. Sayang. Okay. By Tea pula? By Tea ni kita rumah kita macam tu. Jadi kalau kita sambungkan Hip by Tea jadi apa ni? Sayangilah rumah kita. Jadi apa yang kita nak cakap kat sini, kita kena jaga aset kita. Rumah ni bukan rumah murah kan. Jadi kita kena jaga. Betul. Ada apa lagi untuk di bawah Fire Takaful ni? Dalam Fire Takaful ni kita juga ada SME B-Scare Plus. Apa benda tu? Iaitu untuk usahawan yang baru. Betul ke Miss Sarah? Betul. Nama SME kan? Usahawan yang baru nak memulakan perniagaan mereka. Tak kisahlah dia baru nak mula ke atau bangunan dah lama ke, cuma dia tak ada perlindungan, okey kita boleh ambil lah. Okey, ada lagi apa ni benda ni? Okey, yang buah Fire Takaful ni kita bukan aja ada untuk fire terbakar kan. Kita ada juga untuk bencana alam. Macam ni tambahan. Ni tambahan. Kalau dengan Fire Takaful je, kebakaran dah ni. Tak nak dengar lah macam tu. Satu je, bosan lah. Tapi jangan risau dan jangan takut sebab di bawah kebakaran ni banyak lagi kita boleh sediakan macam kecurian. Bencana alam dan lain-lain lagi, banyak lagi. Mungkin saya akan bagi recap sikit lah sebab saya pun dah banyak bagi sebelum ni sebenarnya. Kalau siapa yang viewers yang orang panggil setia dengan kita kan, mesti dah tahu dah hafal dah. Miss Sarah je mesti nak bagi tahu pasal Fire Takaful ni. Tapi ada juga viewers yang baru yang tak tahu pun. Kan? Dia ingat Fire Takaful kebakaran. Tak ada. Banyak lagi sebenarnya yang boleh kita coverage tu banyak lagi lah sebenarnya. Jadi hari ni kita nak cakap pasal apa ni sebenarnya? Ada lagi ke untuk Hip by Tea ni? Rasa itu saja. Itu saja. Okey, bagi trip cash 360 tu bagi trip care kita ada yang tadi saya cakap overseas dan domestik. Tapi untuk overseas ni kita ada juga pengecualian negara-negara yang kita tak cover. Apa tu? Kenapa dia terkecuali ni? Contohlah negara yang bergolak macam Syria. Kita bercakap macam mana negara-negara perang. Kita tak boleh lah cover untuk negara-negara macam tu sebab risiko dia sangat tinggi. Betul. Okey, kita ada komen di kat sini. Ada viewers kita. Ada dua ni. Wah.
Saya bacakan yang satu ni, Anis Fiari. Ni pun saya rasa saya selalu nampak nama dia ni. Regular customer. Tak lah. Regular viewers ni. Assalamualaikum dan selamat pagi Miss Sarah dan Miss Nani. Waalaikumsalam Miss Anis Fiari. Waalaikumsalam. Terima kasih sebab anda selalu bersama dengan kita di Analisa Tijarah, Rocktek dan Rocktek Friends punya page ni kan. Selalu ada. Terima kasih banyak-banyak. Dan nombor 3 ni bolehlah Miss Nani. Yang seorang lagi ni, Kalaika. Dia kata salam selamat pagi Rocktek Friends. Selamat pagi Rocktek Friends. Zara ni. Selalu Miss Nani, Miss Sarah. Ni Rocktek Friends. Rocktek Friends terus. Terima kasih Encik Kal Haikal. Saya pun selalu nampak nama Kal Haikal ni. Terima kasih sebab dah setia bersama dengan kita Mungkin Encik Kal Haikal dah dapat dah apa tu steak tadi tu. Kalau tak dapat lagi, boleh contact kita. Okey? Jadi, macam mana? Apa dia cakap tadi? Ni negara bergolak. Negara berperang. Kalau untuk domestik dalam Malaysia lah, kita cover lah semua negeri. Sebab dalam Malaysia ni tak ada yang bergolak. Kecuali yang politik teruk tu. Tu kita tak boleh lah. Okey. Menarik ni, kita ada banyak produk-produk yang kita rasa memang coverage dia bukan orang cakap apa? Orang cakap tak apa. Bukan sikit lah. Semua kita cover. Okey. Jadi hari ni macam mana ni? Okey. Jadi hari ni kita sebelum tu saya lupa. Setiap live kita mesti akan ada motivation quotes. Motivation hari ni. Semoga semua orang boleh motivate lah kalau dengar motivation dari Miss Nani ni. Okey, hari ni. Okey, hari ni. Okey, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi lagi lah. Pukul 11 kan. Harapan itu akan selalu ada bagi mereka yang senantiasa berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka yang tidak mengenal erti putus asa. Dan ketenangan akan selalu bersama mereka yang selalu redha dengan apa yang telah diatur dan dikehendakinya. Konsep dia apa sekarang ni? Jangan putus asa. Betul. Okey, jangan putus asa. Nak lagi pada musim-musim PKPB ni kan, CMCO semua ni banyak yang terjejas. Jadi saya harap semua yang terjejas tu boleh get back on your feet. Jangan putus asa dan reda dengan ketentuannya, dan jangan kita konsep reda tu habis kat situ je. Jadi kita kenalah berusaha. Banyak je jalan lagi yang terbuka sebenarnya. Jadi saya harap semua pun okey je, be strong kan? Betul. Kita pun semua kat sini be strong sebenarnya. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, sekarang dah pukul berapa kan? Dah panjang sangat kan? Opening pun dah lama ni. Okey, jadi hari ni santai je sebenarnya. Kita tak nak terlalu nak sentuh pasal teknikal sangat, serius sangat kan. Orang pun apa benda ni, tak faham kan. Jadi hari ni kita nak cakap pasal apa ni? Pasal kes-kes, contoh-contoh kes yang terdahulu yang berlaku dekat Malaysia ni. Kes apa? Kes kebakaran. Kes kebakaran ni popular ni. Asyik kalau baca paper tu ada je kan kebakaran apa semua ni. Jadi hari ni bersama saya sekali lagi lah. Saya rasa minggu ni muka saya je banyak. Jangan bosan pula lah. Terima kasih lah sebab tak berjemur dengan saya kan. Okay. Untuk hari ni tak nak sembang banyak sangat pasal teknikal. Jadi kita semua nak cerita pasal kes-kes kebakaran je lah. Tapi ni kes kebakaran ni saya dah kelaskan lah. Bukan kalau nak cakap kes kebakaran di rumah-rumah, dia terlalu besar. Skop dia sangat besar. Jadi kita nak tumpukan kepada apa hari ni? Kepada bangunan-bangunan. Bangunan-bangunan. Jadi tajuk kita pun hari ni apa? Bangunan-bangunan yang mudah terbakar. Senang cerita bangunan lah, SME lah. Betul. Okay, kita fokus skop kita hari ni adalah kebakaran yang disebabkan apa benda kan? Apa benda yang boleh menyebabkan kebakaran dengan bangunan-bangunan besar ni. Okey. Kalau kita nak cakap pasal ni pun kita akan go through kes-kes lah. Tak banyak sebenarnya kes-kes ni, cuma setiap satu ni kes-kes yang menarik di perhatian saya lah. Jadi saya akan kongsikan satu kes ni Satu kes kalau semua orang ingat lah, pada 2 tahun lepas tak silap saya, tahun 2018. Apa umur kita time tu kan? Okay. Bangunan KWSP terbakar. Pernah dengar ke? Pernah. Famous juga. Famous ni sebab tiba-tiba je kan. Sebab dia dah tengah-tengah jalan dekat Federal Highway tu kan. Tiba-tiba terbakar. Saya rasa
Saya ingat saya dalam pukul 11 pagi ke 12 tengah hari macam tu kan. Bangunan dia tengah-tengah tu rasanya ada tingkat 6 ke tingkat 4 macam tu. Macam tu kan. Jadi saya akan bacakan sikit snippet pasal artikel ni. Dia kata, menerusi maklumat awal yang diterima, sebanyak 40% kawasan bangunan 6 tingkat itu terbakar. Ada 6 tingkat tu ni. Okey. Jadi sebab bangunan terbakar ni, kebakaran di Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP di sini dipercayai berpunca daripada percikan api semasa kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di tingkat 1 bahagian 2 bangunan. Ini kita nak cakap ni sebab saya ada baca ni. Dia kata dia ada buat renovation macam penyelenggaraan, ada maintenance lah, kerja maintenance dekat bahagian 1 bawah. Kat level ground. Tapi di luar. Di luar. Tapi apa yang menyebabkan dia trigger kebakaran berjadi besar sampai ke tingkat 6 tu disebabkan percikan api, sparks. Macam saya pernah live saya rasanya 2 minggu lepas bersama tuan Haji Zam. Saya ada cakap pasal sparks, percikan api lah. Percikan api ni yang buatkan benda boleh merebak cepat. Lagi satu dengan apa ni, keadaan angin disebabkan itulah. Jadi satu yang menarik pasal terjadinya bangunan KWSP terbakar ni, sebab timbalan ketua pengarah dia ada cakap, dia bila dia check lah, sebab kalau terbakar ni lepas tu dia akan ada forensik dari Jabatan Bomba. Mereka akan lihat apa sebab punca lah, punca. Jadi bila mereka check ni, rupanya mereka bangunan itu dia gunakan bahan pelapis iaitu polyfoam yang mudah terbakar. Jadi bila dia check balik, macam mana ni kan? Jadi saya tak tahulah lepas behind the story punya cerita kan, antara Jabatan Bomba ke apa semua dengan bangunan ini, macam mana dia conclude kan, dia buat kesimpulan ke apa. Tapi ni dari artikel lah. Dia cakap Soiman ni, Datuk Soiman Jahid ialah timbalan ketua pengarah pada tahun 2018 lah. Dia kata mengesyorkan bangunan-bangunan lain yang memasang cladding yang mudah terbakar supaya menggantikan dengan yang baru. Cladding nama dia. Cladding. Mungkin penonton viewers kita tak tahu. Betul. Tapi sebelum saya masuk lagi lama kita dah dalam lagi. Dalam lagi kita ada komen. Komen. Siapa ni komen ni? Junaida MY ini pun selalu ada lah. Selalu ada. Jadi nanti kita akan bagi inilah kan. Saya tak kalau nanti. Selamat pagi Miss Sarah dan Miss Nani. Selamat pagi. Terima kasih sebab dah selalu bersama kita. Okey, viewers kita ada ada 2 orang lagi hari ni. Ada Encik Omar Hanif dan Encik Muhammad Izhar Samsuri. Terima kasih sebab dah bersama dengan kita pada hari ini. Mungkin baru. Saya rasa mungkin barulah. Mungkin tak tahu ke apa. Betul. Ataupun nak share kes kebakaran. Boleh share, boleh like, boleh komen, apa-apa. Kalau ada soalan boleh bagi kat kita lah. Boleh ajukan pada kita. Okey, saya sambunglah tadi. Sebabkan ini saya rasa kes pertama yang jadi kat Malaysia. Terbakar kerana bahan mudah terbakar yang digunakan untuk bangunan. Okey, sebab ini selitan lah dari kes yang berkaitan. Sebab pada tahun 2017, sebelum jadinya bangunan KWSP terbakar ni, dah pernah jadi sebenarnya. Di mana? Di London, di Grenfell Tower. Di London, di UK yang dilapor meragut 79 nyawa. Manakala ribuan lagi kehilangan tempat tinggal. Ini jadi sama macam apa yang jadi dekat bangunan KWSP ni, di mana dia punya bahan yang digunakan untuk lapisan pelapis bangunan tu, dia pakai cladding yang macam saya cakap tadi. Cladding ni bahan yang popular untuk bangunan lah masa tahun bila? 60-an, 70-an dulu. Jadi difahamkan kebakaran hanya membabitkan bahagian luar iaitu dinding bangunan.
Dinding luar. Dinding luar je sebenarnya. Jadi dia merebak lah sebab benda tu kan, bahan tu kan mudah terbakar. Jadi mula-mula sikit. Tu yang lama-lama makin boleh ni kan, boleh merebak sampai ke atas. Jadi Jabatan Bomba cakap walaupun mereka kerap keluarkan notis bahaya, hazard ke, danger ke kan, tapi banyak je sebenarnya bangunan-bangunan kalau kita nak check lah bangunan lama ni kan, ada je yang tak comply dengan apa yang Jabatan Bomba dah bagi. Okey, macam mana kita nak cakap, satu, kita bertindaklah sebelum terlambat. Okey, bagi pihak kontraktor pula, masa dia nak jalankan kerja-kerja penyelenggaraan, yelah diorang ni buat maintenance kan, tak tahu apa-apa semua, nak renovate ke apa ke, utamakan keselamatan penghuni, utamakan keselamatan pekerja-pekerja di bangunan. Yelah bangunan ni kalau bakar ramai yang terjejas. Jadi untuk pihak-pihak kontraktor ni, jangan elakkan ambil mudah. Jangan kita bawa kita punya maintenance punya barang-barang ni, kita buat je tanpa tengok keliling kita. Okey. Jadi sekiranya sekiranya ada bangunan yang masih gunakan cladding ni, hati-hatilah. Kena Check balik you punya bangunan macam mana, sebab cladding memang tak boleh digunakan dah, sebab boleh kata haram lah. Jabatan Bomba dah cakap tak boleh. Jadi kena check balik lah bangunan-bangunan anda semua. Jadi Miss Nani boleh macam mana Sarah, kalau lah diorang check, patut ada benda tu tapi tak terbakar lagi ni, janganlah takkan nak roboh pula. Kita kena cakap bertindak sebelum terlambat. Kita kena inform Jabatan Bomba ke apa, bagi apa, ada cara-cara, solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Takkanlah kita nak robohkan balik ke apa kan, satu kerja pula kan. Jadi kita kena liaise dengan Jabatan Bomba lah. Itu kerja dia. Okay, saya tak nak sentuh lah, saya bukan expert dari bab-bab tu, tapi anda semua kalau dah terjumpa, dah tahu alamak bangunan aku ni ada guna cladding pula kan. Jadi kena berhubung dengan Jabatan Bomba dan kita tengok macam mana dia punya prosedur lah. Okey, untuk kes kedua ni boleh ke? Ada ke kes-kes yang menarik perhatian Miss Nani? Kes kedua saya ni, saya ada terbaca jugalah yang ni, kes ni. Yang ni berlaku pada cuti tahun baru, ambang New tahun Year. baru, New Tu Year. dia. Okey, yang ni dia melibatkan pemilik 8 buah gerai di Pasar Sentul di Ibu Negara juga, berdepan kerugian besar apabila tapak perniagaan mereka ni hangus sepenuhnya. Dia ni berlaku pada jam 9 malam tahun ambang New Year tu ambang lah. tahun baru, New Year. Okey. Yang ni dia melibatkan kedai bangunan separuh kekal. Separuh kekal tu macam mana Miss Sarah? Bangunan separuh kekal ni macam kedai ni lah, kedai-kedai apa, rumah-rumah kedai lama macam tu, yang ada, kalau tahu Sentul macam mana kan. Tahun dulu. Sentul punya area macam mana. Dia cuma rumah-rumah kedai macam biasa kita tengok tepi-tepi jalan kan, yang kedai jual-jual makanan dan pakaian bandar lah macam tu. Okey, macam mana, kenapa, apa yang terjadi ni? Okey, yang ni dia melibatkan kedai barangan lah, termasuk makanan dan pakaian tadi. Okey. Saya nampak kat sini sampai 5 jentera ni, sampai 25 anggota diarahkan untuk memadamkan api. Balai Bomba Sentul, Hang Tuah, Seri Atamas, Gomak Selatan dan Titi Wangsa. Macam mana tu? Sebab dia berapa ni? 6. Berapa yang terlibat? 5 yang terlibat. Okey. Macam mana, apa yang menyebabkan kebakaran ni? Maksud saya dia punya struktur bangunan ni macam mana ni? Kita nak tahu struktur bangunan dia, adakah batu-batu ke kan? Mungkin yang tentulah yang separuh kekal ni. Yang separuh kekal ni, bangunan-bangunan ni dah ada grade dia ada kelas-kelas dia. Satu dia ada bangunan kelas A, bangunan kelas B. Kalau bangunan kelas A ialah full konkrit, batu bata. Yang separuh kekal macam ni bahasa Melayu lah, tapi dalam bahagian maksud bangunan ni di kelas B lah, campur-campur. Ada batu, ada zinc, ada papan, ada gelas. Ini yang kelas kedua lah ni, saya rasa kelas B.
Sebab di sini dia kata kebakaran dengan keluasan 2000 kaki persegi. Besar tu tempatnya. Melibatkan bangunan separuh kekal terdiri pada binaan batu bata dan zinc. Macam saya cakap tadi lah. Dia melibatkan 14 unit kedai. Banyak tu. Sebab rumah kedai ni apa? Dia berderet. Bila satu dah kena, so dia akan dia berderet. ni lah ke tepi kan. Ke tepi. Okey, jadi boleh misalnya ni sambung macam mana? Okey. Yang ni sama lagi perniagaan yang dijalankan ni adalah menjual beras, kain, makanan dan kuih muih. Yang termasuk 14 unit kedai tadi tu lah. Okey. Kemalangan jiwa kat sini dia kata tak ada ya. Alhamdulillah, tak ada sebarang Tak ada kematian jiwa, kan? semua tak ada. Cuma ada kerugian saja. Kerugian je yang ada dalam kes ni. Tapi kerugian tu kita besar mungkin. tiada ni lagi lah, tiada laporan apa-apa lagi. Jadi macam mana ni kan? Kedai, kalau kita tengok apa yang dijual pun benda-benda yang sangat mudah terbakar. Macam tadi pakaian, stok. Saya pernah cakap juga pada live yang minggu lepas dengan Haji Zam. Konten, bisnes konten anda yang mudah terbakar. Jual kertas ke, jual file ke, jual pakaian ke, ni mudah terbakar. Sekali dia dah terkena, habis kan. Jadi kita tak nak, sebab benda dah berlaku kan. Jadi saya harap semua SME ni bolehlah kena ambil tahu lah. Ambil iktibar ambil tahu. Okay, saya ada satu kes lagi. 7 unit kedai di bangunan warisan di Jalan Kuala Kangsar, Perangi Estate di sini musnah dalam kebakaran awal pagi tadi. Kejadian itu menyebabkan 5 pekerja warga tempatan dan Bangladesh yang tinggal di bangunan rumah kedai itu berdepan detik cemas sebelum berjaya menyelamatkan diri. Ini saya rasa menarik ni, sebab kalau semua orang nak tahu, rumah kedai yang biasa kita tengok ni, tepi-tepi jalan ni, banyak sangat. dia akan ada satu lagi bangunan atas, ada satu lot lagi atas dia. Dan biasanya orang-orang asing sewa kat situ, ataupun pekerja-pekerja yang duduk kat bawah tu kan, dia akan sewa atas tu. Ini yang jadi sebenarnya. Bawah yang kena, atas lagi teruk kena sebenarnya. Jadi bukan kedai tu je yang mengalami kerugian, yang atas pun hilang tempat tinggal. Dia merebak. Tak boleh. Jadi benda-benda macam ni kita boleh elak sebenarnya kalau lebih awareness pasal rumah-rumah kedai ni. Sebab macam saya cakap tadi, rumah kedai ni berderet. Berderet ke tepi, berderet ke atas. Okay, jadi bila dah kena satu corner ni pula yang kena. Jadi kena cepat-cepat ambil tindakan. Ya betul. Bukan stok je hilang, rumah pun hilang. Dua-dua hilang. Jadi kita tak nak benda ni jadi. Saya rasa banyak kes yang saya ambil hari ni semua berkaitan rumah-rumah kedai lah. Jadi kes yang ketiga saya rasa misalnya boleh jelaskan. Banyak lagi ni. Banyak ni. Yang ni terjadi di Kuala Pilah. Dia melibatkan 5 buah rumah kedai 2 tingkat. Okey, rumah kedai lagi. Rumah kedai lagi. Okey, sebelum disambung ni, saya rasa banyak yang tengok ni. Ada viewers kita, Cik Farid Sahlan Maisuro. Macam nama saya Maisarah ni. Maisuro. Okey, dengan Encik Azrul Firdaus Azharuddin. Terima kasih untuk Encik Farid dan Encik Azrul sebab dah join kita punya live hari ni. Okey, sambung Miss Nani pasal rumah kedai lagi ni. Kita sambung ni Apa pula yang terbakar ni? Yang ni dia melibatkan 5 buah rumah kedai 2 tingkat yang macam saya cakap tadi. 5 buah kan, ni sikit. Ni 5 buah sikit tapi sikit. Macam mana? Tapi okey, yang ni terjadi pada waktu malam juga, 9.50 malam. Kebakaran tersebut dia melibatkan kedai alat ganti kereta, kedai kasut, kedai buku, kedai pakaian dan kedai cermin mata. Macam kita cakap tadi, barang-barang yang mudah terbakar. Okey, buat yang dah join live kita minggu lepas, 2 minggu lepas, saya ada cakap juga pasal business content ni kan. Know your business, know your business nature. Kena tahu you punya business apa, jual apa. Kalau macam ni, alat ganti kereta, kasut, leather kan, getah, buku, kedai pakaian, kedai cermin mata, sangat mudah jadi trigger. Dia boleh trigger benda sikit je sebenarnya. Yang terbakar kasut je kot. Tapi bila dah tak boleh. Tak boleh. Dia dah merebak apa semua pun kena. Jadi boleh sambung lagi pasal kes ni. Okey. Yang ni menurut kepada saksi kat situ, dia kata ketika kejadian saya berada di dalam kedai sedang menonton televisyen. Okey, tiba-tiba terdengar bunyi letupan kuat. Sebaik saya keluar, saya lihat kedai berkenaan telah terbakar.
Okey, kat sini api merebak dengan cepat. Mungkin disebabkan oleh faktor usia bangunan tu sendiri yang mencecah 90 tahun. Lama tu. Macam kita cakap tadi lah, bangunan-bangunan lama ni kan. Risiko dia sangat tinggi. Betul. Jadi berapa yang datang tu? Seramai berapa anggota bomba tu? Bomba, 40 anggota bomba yang dan penyelamat yang terdiri daripada Balai Kuala Pilah, Seri Menanti, Bahau dan dibantu oleh Seremban 2, Balai Seremban 2 untuk memadamkan kebakaran ni. Maknanya ramai lah. Macam tadi 25 orang kan? Ini 40, 40. Nak memadamkan api. Sebanyak berapa kedai tadi? 5 buah. Sebab dia 2 tingkat. Sebab dia dah tadi- merebak ke atas kan. Tadi tu rumah kedai juga tapi dia berderet. Okey. Okey, kemudian kita ada kes lagi jugalah. Ada Okey. satu lagi kes Yang ini pun saya rasa pasal kedai juga. Okey, seorang peniaga kedai runcit sedih apabila perniagaan keluarganya sejak 4 generasi lalu musnah dijilat api dalam kebakaran di kilometer 13.5 Jalan Muar Melaka. Okey. Kedai ini termasuk kedai yang menjual peralatan apa? Logam dan membaki motosikal. Apa persamaan kita boleh tengok daripada kes sebelum ni? Kes tadi tu kedai kereta. Alat-alat ganti Alat-alat kereta ganti. kan. Yang ni alat-alat membaiki motosikal dan logam. Benda-benda yang mudah terbakar. Betul. Sebab tu kita cakap jangan sebabkan kita orang lain yang kena Jadi kita kena faham bisnes kita sendiri. Okey. Ada lagi ada lagi kedai. Ada lagi kes-kes yang menyebabkan rumah kedai ni. Saya rasa ada banyak ni hari ni kita pasal kedai ni. Macam kita cakap sebelum awal tadi lah, kita nak ceritakan kongsikan kes-kes kebakaran ni saja. So lebih santai lah. Saya rasa ada lagi dekat saya ni pasal okey, saya boleh kongsi dua lagi lah. Boleh. Ini kilang kilang kita semula terbakar. Jadi baru-baru juga Jun 2020, time kita tengah PKP rasanya time ni. Okey, di Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Kilang Kilang. Tadi rumah kedai. Ni kilang. Okey, dia punya kebakaran tu di level yang boleh ni lagi. Tapi ni kilang Dan kilang ni pun risiko dia tinggi Betul. juga. Kilang ni pun kilang lagi lah. Industrial punya ni kan. Okey, sebuah kilang memproses bahan kita semula musnah dalam kejadian kebakaran yang berlaku di Jalan Pengkalan di sini. Dia jadi 3.40 pagi. Dan kilang kelas B juga, macam saya cakap tadi, kita ada kelas-kelas dia. Sebab apa? Menurutnya bahan mudah terbakar yang terdapat di dalam kilang tersebut. Macam saya cakap tadi lah. Semua pasal business content. Content apa yang kita jual, apa stok-stok yang kita ada. Kita kena tengok balik. Sebab kalau stok-stok ni kita, kalau contohlah kalau pakaian kan, dia bukannya hang satu-satu ke apa, dia akan satu bundle banyak-banyak macam tu kan. Jadi apa yang kita bundle tu pun tengok juga bundle jenis apa. Ada yang letak guni lah apa benda kan. Jadi benda ni bila dah terjadi terbakar ni, bukannya satu bundle tu je yang ni. Satu kilang tu boleh habis kan. Jadi kilang-kilang macam ni kena tengok balik sebab dia punya kaki persegi ni 200 darab 150 kaki persegi, hangus keseluruhannya. Habis semua. Bangunan, konten semua habis. Okey, jadi kita tak nak, kita semula kan macam-macam lah barang. Okey, plastik, tin, apa lagi? Kertas. Sebab ni kilang kita semula ni. Jadi satu lagi saya boleh sebelum kita kita ada komen. Ada komen, okey. Tapi sebelum tu Miss Sarah boleh habiskan dululah kes satu lagi tu. Satu lagi kes saya ambil gerai terbakar ni. Okey, macam biasalah tadi kita dah cakap pasal Sentul tadi. Dan kira-kira 20 penghuni yang menyewa 3 unit rumah kedai di Jalan Nenas hilang tempat tinggal selepas kediaman mereka terbakar awal semalam. Ini macam kita cakap tadi, unit rumah ini mempunyai bilik-bilik kecil yang disewakan. Rumah sewa juga. Rumah sewa dan bawah tu adalah bangunan ni kedai lah. Jadi mereka tak sempat nak lari. Nasib baik tak ada kemalangan jiwa. Okey, apa yang saya kongsi pada hari ni untuk rumah-rumah kedai yang terbakar ni semua, untuk SME ni tiada kemalangan jiwa, Alhamdulillah. Cuma itulah mereka ni lupa saya nak bagi tahu, ada plywood di dinding. Apa tu plywood? Plywood ni macam papan lah.
Oh, Api terlalu marak. Dia punca dari dia memasak. Bila dah tu kita cakap kalau sikit je kan, sikit je, bukan nak jadi sebab je. Habis semua, 20 penghuni habis. 20 penghuni. Nasib baik tak ada kemalangan jiwa yang berlaku pada hari itu. Jadi saya harap semua boleh berhati-hati dan cek balik bahan-bahan bangunan tersebut. Kita cek balik, kita ambil nasihat Jabatan Bomba apa semua kan. Dan elakkan guna bahan-bahan yang terlarang lah. Jadi saya rasa Miss Nani ada kes yang saya rasa menarik hari ni. Betul. Bukan pasal dah habis dah pasal SME ni. Kedai dah habis. Okey, sebelum kita masuk yang baru ni, kita baca komen dulu. Okay. Daripada Anis Fiari, Encik Anis Fiari, saya ada baca dekat News Astro Awani pasal 4 sekeluarga berpelukan dalam rumah terbakar. Ya Allah, sedih saya baca pasal tu Miss Sarah dan Miss Nani. Sedih kan? Betul. Kita pun ada pernah baca juga. Dia tak silap saya tahun ni juga kan dia terjadi. Betul. Tahun ni tahun ni 10 hari bulan tahun ni. Tahun ni 10 bulan ni. Bulan ni tadi. 10 11. Okey. 2 hari lepas lah. Baru je lagi lah. 2 hari lepas. Kita ucapkan takziah untuk keluarga tersebut lah. Okey, soalan yang kedua. Okey, saya nak say thanks lah. Saya nak cakap terima kasih kepada yang join live kita dan share dengan semua orang. Terima kasih sebab itu pun dah membantu sebenarnya. Betul. Okey, terima kasih. Jadi ada lagi satu komentator dari Encik Raizam Jebat, Miss Sarah, saya nak tanya apa dokumen yang perlu disediakan untuk membuat tuntutan jika berlaku kebakaran. Okey, macam saya pernah share hari tu. Bila jadinya terbakar ni kita panik kan? Apa pun sudah. Nak buat apa pun tak tahu dah. Okey, yang pertama kenapa? Kena pergi balai polis, kena buat report. Okay, semua sama lalu kita kan pasal motor. Ya, betul. Kena pergi balai polis. Betul. Trip care ke apa semua kena pergi balai polis dalam masa bila 24 jam. Okey. Bila dah 24 jam tu jangan lupa, orang asyik lupa je. Dia dah call bomba ni kan. Bomba dah padamkan api apa semua. Dia ingat nak report polis je tapi dia tak buat report bomba. Bomba pun kena buat report juga dalam masa 2-3 hari tak silap saya. Jadi sebab bomba pun ada jabatan forensik bomba sebab dia nak check apa sebab punca gas ke apa ke. Jadi laporan bomba tu penting. Macam tadi lah dokumen yang diperlukan kan. Laporan bomba, laporan polis dan juga you kena call 24 hours kita ada kita minta kaful ni. Emergency lah orang kata. Orang kata apa orang yang call tu lah yang ni kan call center kita hotline 24 jam kita ada call terus nombor tersebut kita akan bagilah kalau siapa-siapa yang subscribe Takaful Fire ni kita ada bagi nombor tersebut boleh call dan dia akan nanti adjuster. Okay, adjuster ni yang akan perlukan laporan-laporan dokumen-dokumen yang saya cakap tadi tu. Jadi bila adjuster akan datang ke rumah yang telah terbakar tu, dia akan cek berapa anggaran kerugian. Okey, untuk cek, contohlah Encik Raizam punya soalan tadi, rumah terbakar kan. Okey, berapa total loss, total kerugian. Tapi untuk memudahkan adjuster mangsa kebakaran ni boleh upah kontraktor sendirilah. Sendiri. Sebab kontraktor ni tahu kan berapa dia pasang apa semua kan. Jadi anggaran dia boleh match dengan adjuster ni tadi. So komunikasi antara adjuster dengan betul lebih mudah. Saja. Lebih mudah lah. Tapi kalau tak lantik pun tak apa. Tapi untuk memudahkan customer boleh lantik kontraktor lah. Jadi yang dokumen-dokumen diperlukan itulah laporan polis, laporan bomba, forensik bomba tu sebab kita tak tahu kenapa, sebab apa jadinya terbakar tu. Tapi dalam masa bila 24 jam jangan dah 3-4 hari terbakar baru nak buat report. Sebab benda yang macam ni contoh komputer terbakar. Masa kebakaran tu di tempat kejadian, di hari yang kejadian ni terbakar, 4 hari lepas tu hilang komputer tu. Jadi kita nak benda-benda tu macam banyak dalam 4 hari tu macam-macam boleh jadilah orang cakap. Okay. Sebab dia sikit je dia jadi larut macam tu. Itu yang kita nak elakkan lah. Jadi lepas 24 jam
tu kita susah sikit lah. Kita nak bagi mudah, jangan panik tu je, jangan panik. Call polis, call bomber. Settle dengan dua-dua ni dulu. Betul. Kejap je, masa 2-3 hari je. Sebab kita nak tahu, kita nak laporan tu je. Itu je rasanya dokumen yang diperlukan. Okey. Ada yang masuk. Saya harap soalan Cik Raizam Jebat terjawab lah hari ni. Kalau kalau tak jelas lagi, kita boleh PM tepi ya. Okey, kita ada satu komentator lagi. Linda Ibrahim. Miss Linda Ibrahim, ini pun saya selalu nampak ni. Betul. Kan? Setiap live mesti ada. Setiap live mesti ada. Terima kasih Miss Linda sebab dah sokong kita kan, dah share, dah like dan komen kita punya ni. Salam dan selamat pagi Miss Nadine dan Miss Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum salam dan selamat pagi. Okey. Okey. Pagi lagi ke? Okey, pagi lagi 11.50 kan. Kita ada lagi 10 minit untuk bersiaran ni. Jadi betul. Kita rasa kita boleh teruskan dengan kita punya kes. Ini saya sangat menarik lah. Ni saya excited. Betul, excited nak cerita kan. Tapi bukan excited apa. Kita nak bagi sharing. Sharing, awareness. Ramai yang tahu pasal benda ni. Tapi kita ujung-ujung buat tak tahu je kan. Padahal saya rasa ni masalah juga sebenarnya yang jadi kat Malaysia ni. Jadi boleh kongsikan kes apa sebenarnya depan? Kes panas ni? Kes panas ni. Okey, kes ni melibatkan tahfiz di Malaysia. Okey, ni kes yang agak sensitif. Tapi kita akan cuba generalkan kes-kes ni. Kita nak pergi in depth sangat. Cuma kita nak highlightkan kenapa boleh jadi macam ni kan. Okey, kita teruskan. Okey, yang ni saya baca Yang ni tindakan pantas seorang pelajar meminta rakan-rakannya melarikan diri berjaya menyelamatkan 115 penghuni Mahat Tahfiz Al-Quran Masjid Lama di Lambur Kanan, Seri Iskandar, Perak. Kebakaran ni terjadi pada awal pagi lah. Sama pattern ya. Tak malam Kebanyakannya pagi, malam. Orang tengah tidur kan. Gelap-gelap macam tu. Gelap-gelap macam tu kan. Okey, jadi pukul berapa tu sebenarnya? Dia terjadi pada jam 12.50 malam, nak ke pagi juga kan. Okey, apabila pelajar tersebut terlihat api marak dari bahagian bawah bangunan store yang terletak kira-kira 6 meter dari bangunan asrama mereka. Okey, kat sini menurut jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat, ketika tiba di lokasi, anggotanya mendapati penghuni mahat berkenaan telah selamat dan berada di zon berkumpul. Alhamdulillah. Ni lagi sekali tak ada kemalangan jiwa lah kan. Okey, alhamdulillah lah. Okey. Tapi kebakaran ni hanya melibatkan kemusnahan struktur bangunan dan harta benda sahaja. Macam kita cakap tadi lah kan. Bangunan apa tadi yang puncanya dari store. Store tu ada lah kan. Tiba-tiba ada orang kat situ kan. Mungkinlah ada benda-benda dalam store tu kan yang konten-konten yang mudah terbakar, apa-apa ke apa benda kan. Kita pun tak tahu sebab apa. Jadi macam mana tu? Nasib baik semua selamat kan. Okey. Tu dia ada bagi tahu apa yang disimpan dalam store tu. Okey. Boleh bacakan Miss Nani? Okey. Kebakaran telah memusnahkan bahagian store simpanan yang memuatkan barangan makanan kering dan peralatan pelajar. Makanan kering. Macam kita cakap tadi lah, bahan makanan, pakai Maggi kan. Benda-benda mudah yang terbakar ni. Okey. Melibatkan berapa pegawai ni sekarang ni? Yang ni melibatkan tadi 40 pegawai, yang ni melibatkan 28 pegawai saja. Daripada Balai Bomba dan Penyelamat Seri Iskandar dengan bantuan daripada Balai Parit dan Teluk Intan serta bomba sukarela daripada Teluk Intan dan air tawar. Okey, operasi tamat sepenuhnya pada jam 3.25 pagi. Alhamdulillah lah, tak ada kemalangan jiwa yang berlaku kan. Kita memang bila dengar tahfiz ni kita teringat ada satu kes tu kan, tapi itu kita akan hujung nanti kan. Ada banyak lagi kes-kes melibatkan tahfiz ni. Okey, kes kedua mungkin Miss Sarah boleh share kan? Okey, ni yang berlaku di Pekan ya. Bangunan rumah yang dijadikan Mahat Tahfiz Al-Quran Watin Kampung Baru Lepa di sini terbakar. Bagaimanapun 3 pelajar lelaki termasuk 5 kaki tangan tahfiz berkenaan sempat menyelamatkan diri dalam kejadian pukul berapa? 4 pagi ya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Peramu Muhammad Ismail Abdul Latif berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu dan segeralah ke lokasi. Jadi kebakaran membabitkan sebuah bangunan rumah setingkat dan turut menempatkan pejabat pentadbiran, surau asrama, bilik pejabat dan ruang tamu. Okey. Ini saya rasa rumah tapi dijadikan Mahat Tahfiz. Dia kata kebakaran memusnahkan 40% binaan bangunan berkenaan. Sekali lagi tiada kemalangan jiwa yang berlaku, alhamdulillah. Satu lagi saya rasa kat sini
Katanya pusat tahfiz berkenaan terletak di tengah sawah dan beroperasi di situ sejak lebih setahun lalu. Okey, sawah Kedah ke mungkin? Di Pekan ni, Pekan. Pekan Pahang. Ada sawah. Dia di tengah sawah dan sawah kita ada dalam takaful, kita ada dalam plan SME ni. Kita ada di bawah perils. Perils ni kita bahaya lain lah. Bahaya lain kita ada 11 perils dan salah satu dalam 11 perils ni adalah bush atau lalang. Saya rasa kalau sawah-sawah mudah terbakar kan. Kalau sawah ni kalau jerami kan, kalau dia panas sangat dia boleh terbakar sendiri. Jadi mungkin ini jadi faktor lah saya rasa. Kan walaupun kita pun tak tahu punca betul-betulnya kenapa tu, tapi sebab kita nampak dia punya kedudukan struktur bangunan macam dia cakap tadi, struktur bangunan dia lama berdekatan dengan betul-betul di tengah sawah mungkin lah kan. Okey, jadi dia merebak ke bahagian lain. Okey, ni time PKP ni tahun ni juga rasanya berlaku. Bulan Jun tak silap Okey, jadi ada lagi kes-kes Sekejap sebelum kita sambung ada Miss Linda. Kita ada komen dari Miss Linda. Boleh bacakan? Boleh. Okey. Saya nak tanya Miss Sarah, kalau ada kes kecurian barang dalam rumah tapi tak ada bukti, still boleh claim ke dan macam mana nak claim? Okey, kalau kes kecurian barang dalam rumah ni, kalau ikut plan kita, plan untuk house owner ini, pasal house owner dan householder lari sikit lah daripada SME ni, tapi tak apa, saya akan jawab juga. Kes kecurian ni kita ada dua kategori. Satu possible entry. Possible entry ni kita pecah masuk, pecah lah, kena kopak lah kan, kita nampak lah. Tapi ada lagi satu, bukau ke pandai lah, macam MacGyver ke apa kan, kita tak nampak mana buka ke apa kan. Jadi benda-benda macam ni susah untuk saya jelaskan sebenarnya, sebab dia memang ada clause dia. Dia memang boleh, orang kata apa, memang boleh claim, tapi sejauh mana kesahihan tersebut. Jadi kita di takaful ni kita nak elakkan daripada benda tu sebenarnya orang lain yang ambil tuan rumah sendiri yang ambil, bawa keluar, dia lupa ke apa, mungkin itu yang terjadi sebenarnya. Jadi yang kita lebih utamakan adalah forcible entry tadilah, yang pecah masuk apa semua. Tapi untuk yang tak nampak ni, macam Miss Indah tanya ni, tak ada bukti ni, kita boleh panggil apa ni, bukan Miss Indah lah kalau jadi kan, orang yang rumah dia kena tak ada nampak pecah masuk ni, kita boleh consult lah, kita boleh tengok. Itu akan jatuh bawah underwriter punya. Ini akan kita bincang dengan pegawai-pegawai takaful yang lain lah. Kita banyak sebenarnya solusi-solusi, jadi jangan risau. Tapi cuma saya nak cakap, kecurian ni memang salah satunya yang boleh claim terus adalah pecah masuk yang kita nampak, yang ada bukti. Okay, kalau macam yang tak ada bukti ni, kita kena duduk bincang kita tengok apa benda yang jadi. Kita kena pergi balik dia punya lokasi rumah macam mana. Mungkin ada CCTV tempat lain, bukan rumah dia punya CCTV, tapi CCTV jalan ke, witness dekat orang-orang ke, macam tu Ada banyak solusi. Jadi itu je lah saya nak jelaskan. Saya harap Miss Indah faham lah, dan jelas dengan jawapan yang saya bagi ni. Satu, forcible entry. Kalau ada pecah masuk yang betul-betul kita nampak, macam budak-budak tengok pun tahu tu memang rumah kena rompak lah kan. Sebab kalau macam tak ada bukti ni, mungkin pencuri tu datang melalui atas bumbung siling, roof mungkin tu kita tak nampak, dia boleh letak balik je kan. Jadi mungkin boleh jadi begitu. Kita akan bagi solusi dengan kita punya pegawai-pegawai takaful yang lain. Jadi jangan risau. Okey, Encik Razida menjabat tadi. Terima kasih, jawapan yang sangat jelas. Alhamdulillah. Harap semua jelas lah. Jangan Encik Razida jelas kan. Jadi kita harap semua jelas. Dan Miss Linda dengan soalan Miss Linda ni pun jelas. Okey, kepada viewers yang lain boleh juga ajukan komen ataupun share share lah, macam pernah kena curi ke kan, rumah ke macam mana, share boleh je share. Okey, kita nak sambung pasal Mahat Tahfiz ni. Macam tadi dah 2 kes kan, 2 kes tahfiz tadi. Di Pekan satu, di mana Seri Iskandar satu. Okey, ada lagi yang boleh kita ni
Saya rasa ni baru lagi ni. Ni baru lagi. Okey, ini berlaku dekat Selangor, kat sini je. Kat mana tu? Selangor mana? Selangor dekat Jalan Istana Lama, Kampung Banting. Bandar, Banting. Oh, dekat je ni. Yang ni dia melibatkan seramai 131 pelajar perempuan Mahat Tahfiz Allah, juga. ramainya 131. Ramai. Ada kemalangan jiwa ke ni? Yang ni sekejap saya cerita. Okey, tak sabar ni kan. Tak sabar ni. Okey, yang ni pagi juga, 5.49 pagi. Dan beliau berkata bomba tiba di lokasi pada 6.05 minit pagi. Okey. Sebaik tiba di lokasi, bomba mendapati kebakaran ni dibabitkan sebuah asrama tahfiz wanita, bangunan kelas A. Okey, macam mana kelas A tadi? Kita ada kelas A, kelas B kan? Okay, kelas A ni semua konkrit lah, semua batu-batu. Semua batu. Okey, bangunan ni 4 tingkat dengan keluasan 30 kali 100 kaki. Asrama Berapa tingkat ni? 4 tingkat. 4 tingkat. Dan musnah terbakar sebanyak 40% macam tadi tu lah. Macam tadi. Okey, kita dapati penghuni asrama wanita itu macam saya cakap tadi 131 orang sudah keluar berkumpul di kawasan yang selamat. Alhamdulillah. Ni pun tak ramai ada. ni kan tak ada kemalangan jiwa. Tak ada Alhamdulillah. kemalangan jiwa. Kita itu yang kita takut sekarang ni kan. Kalau sebab yelah jadi dia tengah tidur kan. Kita tak Pukul sedar. tak lah pukul berapa pagi-pagi macam tu tak sedar. Okey, Yang ni Miss Sarah berceritakan lah. Yang ni serius sikit. Sebab dia melibatkan okey, tadi kematian. kita share pasal satu bangunan SME yang guna banyak bahan-bahan yang terlarang lah kita panggil kan. Terlarang. Yang nombor dua adalah dari segi Mahat Tahfiz ni, sebab Mahat Tahfiz ni kadang-kadang ada yang private school yang guna dana sendiri, jadi kita tak ada dapat fund daripada kerajaan atau apa-apa kan, setengah lah. Mungkin dia berpandukan dengan yuran-yuran dia dari ibu bapa kan, jadi manajemen dia tidak seketat yang kan macam kita tahu. Jadi saya haraplah persatuan-persatuan yang buka Mahat Tahfiz ni banyak kan. Jadi saya harap lebih tumpukan terhadap keselamatan anak-anak yang berada di dalam sekolah tersebut lah. Jadi nak lagi yang berasrama ni kan. Ramai kan. Jadi kena tengok balik lah. Okay, di mana kedudukan bangunan tu. Okay, store. Sebab benda-benda jadi pun bukan sebab apa pun, mungkin sebab storage kan, tadi dia simpan makanan-makanan kering lah, apa benda tu semua. Tilam Jadi nak cakap pasal tilam ni, ada satu kes kalau semua orang tahu, popular lah kes ni. Dia dah buat cerita dah pun. Tapi kes ni menyayat hati. Macam sampai sekarang kita boleh ingat walaupun saya tak lahir lagi time tu. Saya pun tak lahir lagi. Yang jadi tahun 1989. Saya lahir 3 tahun lepas tu. Tak tahu apa-apa kan. Kalau siapa tahu pasal kes kebakaran melibatkan Mahat Tahfiz juga, yang lebih nama panjang ni mungkin orang tak tahu. Sekolah Menengah Agama Taufiqiyah Khairiyah Al-Halimiyah. Tapi atau dikenali sebagai Pondok Pak Ya. Ada dalam TV ada orang buat drama ya. Karya, saya tak ingat karya pengarah yang mana. Jadi orang cakap pasal Pondok Pak Ya ni je orang terus kan kita teringatlah. Saya pun tak nak sentuh sangat sebab kes-kes macam ni kes sensitif kan. Jadi saya cuma nak kita share je. Mana yang tak tahu kan, mana yang muda-muda kan. Cerita apa ni kan. Sebab cerita ni dah lama dah. Lama dah. Sekarang tak tahu. Jadi saya nak kongsi sikit je. Mungkin dulu fire takaful ni mungkin orang tak tahu kan. Tak tahu. Ada tapi tak meluas, orang tak tahu boleh ke tidak. Jadi asrama juga ni. Asrama menempatkan 600 pelajar musnah akibat kebakaran. Dipercayai bermula dari blok E sebelum merebak ke 7 blok asrama lain sehingga mengorbankan 27 pelajar perempuan. Taziah. Walaupun dah lama. Jadi ini ada guru matematik yang share pasal benda ni. Saya pun ambil dari artikel je. Saya pun tak nak sentuh sangat lah, tapi kita kesedihan keluarga, mangsa-mangsa kan tak terungkap. Jadi saya nak kita nak fokus dekat ni lah, Mahat Tahfiz di Malaysia ni kan, supaya lebih berhati-hati dengan benda-benda macam ni. Nak lagi kebakaran ni memang kalau cek dekat Awani online ke, Berita Harian online ke, akan ada. search je
Kebakaran 2020 melibatkan Mat Tafiz. Keluar semua. Yang kita bagi tadi tu semua tahun ni punya. Jadi apa silapnya kan? Jadi kita harap pihak-pihak berwajib boleh check balik lah. Macam kemalangan jugalah. Macam saya share setiap live kemalangan jalan raya kan. Betul. Kita nak baca pun sedih kan. Sebab kat Malaysia ni dia macam trend Kalau accident ni esok pun benda yang sama berlaku. Jadi kita nak macam tu. Jadi ada lagi, kalau nak ikutkan ada je lagi satu kan, macam di Keramat. Saya rasa semua orang tahu ni, kat Keramat dekat je. Jadi itu pun kebakaran ni bukan sebab apa, bukan sebab bahan yang mudah terbakar je ke apa. Satu pun hianat orang juga kan. Tak baiklah buat macam tu. Macam yang jadi di Keramat tu kan. Jadi saya tak nak sentuh pasal tu dalam-dalam sebab masa pun dah mencemburui kita. Dah terlebih 7 minit dah ni. Jadi apa yang saya boleh kita boleh simpulkan lah. Macam kita cakap tadi, yang pertama adalah bahan mudah terbakar yang digunakan dalam bangunan. Macam saya cakap cladding. Cladding tak boleh X angka. Mungkin kepada baru masuk cladding ni adalah bahan pelapis yang di bangunan-bangunan yang khususnya bangunan lama 50 tahun ke atas. Banyak sebab dulu kita guna tu, kita tak ada teknologi, tak ada lagi. Jadi dia guna cladding ni sebab dia murah satu. Tapi dia mudah terbakar. Jadi tak boleh guna cladding. Kalau ada bangunan korang boleh check balik lah. Okay, kesimpulannya saya nak nasihat lah semua masyarakat untuk jadi sedar. Di mana berhati-hati di mana jua anda berada. Okay, jengahlah balik rumah anda ni. Checklah balik store anda ni. Checklah macam-macam. Rumah kita ni wiring apa semua ni kan. Kadang terbakar sebab dia tak pintas juga. Betul. Ni kalau extension. Okay, kalau siapa suka guna extension. Banyak ni. Kena tengok jugalah. Tapi main plug satu extension punya banyak. Tak boleh sebab ini akan trigger kebakaran. Sparks macam saya cakap tadi, percikan api. Macam kita cakap tadi, 2 kes tadi London dan di Malaysia sendiri. Macam bangunan KWSP tadi. Okay, sekarang kita hidup di new norm norma baharu. Ikut apa? SOP. Semua benda SOP. Termasuklah bangunan anda. Bangunan anda kena ada piawaian, kena ikut piawaian yang ditetapkan oleh siapa? Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JPPM. Jangan kita sebab murah kita ambil. Tapi nanti bila jadi habis, semua tak dapat nak diselamatkan. Jadi saya ulang lagi lah common traits yang hari ni. Common yang apa? Main lah yang berkaitan dengan antara satu sama lain. Saya buat ni semua berkaitan Okay, pertama bahan binaan yang mudah terbakar. Kedua, bangunan yang sudah berusia lebih 50 tahun ke atas. Rumah-rumah kedai yang berderet. Kebakaran dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Struktur bangunan main peranan. Dan juga pengurusan Mat Tafiz yang orang kata apa, persendirian ni. Jadi kita kena ambil lebih sikit attention dan perhatian pada kita tak nak benda ni macam Pondok Pak Ya ni terjadi lagi. Kita tak nak kes di Keramat ni terjadi lagi. Kita tak nak mengorbankan anak-anak yang nak belajar. Kita pun nak belajar je kan. Jadi kita tak nak benda-benda atas kelalaian dan negligence kita yang orang dewasa ni menyebabkan kematian dan kehilangan jiwa macam tu. Okay? Jadi topik saya habis untuk hari ni. Jadi saya Miss Linda, komentator kita tadi yang tanya soalan tadi. Okey, faham dan jelas. Terima kasih Miss Sarah. Alhamdulillah, saya harap semua jelas hari ni. Okey. Saya harap semua boleh ambil tahu, awareness dan ambil pengajaran dengan apa yang dah berlaku. Jadi Miss Nani boleh kita endingkan dengan apa kan? Okey. Seperti biasalah apa yang kita cakap kat sini, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu datang dari kami sendiri. Mungkin kami ada tersalah cakap kita minta maaf lah. Betul. Ada apa-apa info yang salah ke apa ke, saya minta maaf awal. Okey, kita berhenti di sini saja. Kita jumpa pada esok hari, iaitu bersama dengan Miss Sarah dan Miss Anis. Saya lagi. Harap tak jemu lah, mata memandang macam tu. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum. Tak ada tak ada pantun ke apa? Tak ada. Oh, ada pantun. Dia ni bukan pantun lah. Ini peribahasa peribahasa macamnya.
Api tu kecil-kecil jadi kawan, bila besar jadi lawan. Jangan main-main dengan api. Jangan main-main dengan api. Walaupun mancis tu. Jangan, lilin ke apa jangan. Okey. Jangan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Kena borak. Kena sapu mic dulu. Kita tak nak cakap. Oh, ini masalah. Semua tu kita bawa je. Semua dah. Tujuh. 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 Semua. Tak. Minta. Oh, ini berat. Terus.